masalah. Ya. Ya Allah, bismillah. Suara jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi respon sikit. Okey. Okey, khair insya-Allah. Kita nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insya-Allah pada malam ini kita meneruskan sesi bacaan kitab Umdatus Salik wa Umdatun Nasik dalam perbahasan bab puasa. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi fid dharaini amin. Pada sesi pertama kita telah membincangkan tentang syarat wajib puasa. Kita katakan mereka yang wajib berpuasa ialah mereka yang cukup syarat berikut. Yang pertama, mesti muslim, baligh, berakal, mampu untuk puasa dan mesti suci daripada haid dan nifas. Maka orang kafir, orang gila, budak kecil yang belum baligh, ataupun orang tua yang tidak mampu berpuasa dan juga perempuan yang haid nifas, maka mereka ini tidak wajib berpuasa. Dan kita dah bincang hukum hakam yang berkait dengan kelompok-kelompok ini, kalau suci di siang hari dan sebagainya lah. Nah, hari ini kita masuk pada katanya ayubihul fitra ghalabatul ju'i wal 'atashi bihaitsu yukhsha al halak wal marad. Kita masuk pembincangan tentang perkara-perkara yang mengharuskan seseorang itu berbuka kalau dia sedang berpuasa, ataupun perkara-perkara yang mengharuskan seseorang tu terus tidak berpuasa daripada awal. Boleh? Tu. Saya sebut sini ayubihul fitra ghalabatul ju'i wal 'atash bihaitsu yukhsha al halak wal marad. Dan mengharuskan dan bersangatan lapar dan dahaga itu mengharuskan seseorang itu berbuka. Kalau lapar dan dahaga itu boleh menyebabkan kepada kematian ataupun sakit kalau dia tidak berbuka. Faham tak? Jadi zaid berpuasa. Sampai satu peringkat terlalu lapar. Kalau tebing puasa juga mati. Ataupun menyebabkan sakit. Sakit yang macam mana? Sakit yang macam mana? Sakit yang mengharuskan tayamum. Maksudnya kalau dia puasa juga menyebabkan anggota manfaat anggota badan dia hilang. Ada. Contoh tangan ni, function yang bertangan ni. Nak tampar orang, nak angkat barang. Jadi kalau puasa hilang manfaat anggota badan. Ataupun hilang tu, tangan cabut. Contoh, kalau dia berpuasa. Ataupun menyebabkan sakit makin lambat sembuh. Kalau tak puasa, sembuh seminggu. Kalau puasa, 3 minggu baru sembuh. Ataupun sembuh mungkin sama. Puasa ke tak,
penyakit kamu ni sembuh seminggu. Cumanya kalau puasa makin sakit. Makin sakit, bertambah sakit. Ataupun menyebabkan kesan buruk pada anggota yang zahir. Manakala tebing puasa juga tak menyebabkan muka kamu ataupun tangan sampai ke siku, kaki sampai ke betih, sampai ke lutut. Bahagian-bahagian yang zahir tu yang selalu kita dedahkan itu akan berlaku benda-benda muskilah, benda-benda yang tak sepatutnya. Contoh, mukanya hitam. Kalau puasa juga jadi putih sini, bentuk love. Ataupun bentuk petok. Kan tak comel. Tak, orang hitam biar hitam semua. Kalau putih, putih semua. Kalau puasa juga tangan ni tiba tumbuh sini, daging. Ataupun puasa juga menyebabkan apa? Jadi lekuk sini. Kawan tu tembam, tiba-tiba lekuk sini. Mana kering bahagian tu. Itu sakit-sakit yang mengharuskan tayamum. Jadi kalau seseorang tu bersangatan lapar ataupun bersangatan dahaga, yang kalau mereka tak berbuka menyebabkan kematian ataupun sakit-sakit yang telah kita sebut tadi, yang sakit itu diibaratkan oleh ulama' ialah sakit-sakit yang mengharuskan seseorang tu berpindah daripada menggunakan air kepada tayamum. Mubihut tayamum ataupun mahzurat tayamum. Maka ketika itu dia boleh berbuka. Malah kalau bimbang, yakin menyebabkan mati kalau puasa juga. Yakin menyebabkan mudarat-mudarat tadi, kita sebut bukan sekadar harus, malah wajib dia berbuka. Nah, kemudian Syekh sebut, walau tara'a fi athna'il yaum insyaqqa as-shaum. Walaupun perkara-perkara tadi tu tak sakit dan juga al-halak, kemusnahan, kematian itu datang pada siang hari. Pada siang hari. Jadi berpagi-pagi akan berpuasa. Masuk pukul 12 tu lah. Tak. Boleh buka tak? Boleh. Kalau apa? Kalau diterik puasa juga menyebabkan mudarat-mudarat tadi. Betul? Jadi bukan lapar biasalah. Orang puasa ni memang lapar ke kenyang? Makin kenyang. Saya lapar puasa jadi kenyang. Tak. Orang yang berpuasa memanglah lapar. Cuma kalau bersangatan lapar sehingga menyebabkan sakit yang macam tadi, maka sama ada dia duduk pada awal hari ke, pukul 12 tengah hari ke, 4-5 petang ke, tidak ada masalah, dia boleh berbuka kalau puasa itu membebankan diri dia. Naam. Terus, saya sebut wasafarul qasri in faraqal umran qabla al-fajri. Begitu juga seseorang tu boleh berbuka puasa kalau dia bermusafir. Tapi dengan syarat. Pertama, safarul qasri, safar yang mengharuskan dia qasar solat. Apa safar yang mengharuskan seseorang tu qasar solat daripada 4 jadi 2? Safar itu, perjalanan itu mesti harus, bukan nak buat maksiat, bukan nak pergi berzina, nak pergi mencuri, tak. Benda baik, berziarah mak ayah, ziarah tok guru, tak pergi apa nama urusan bisnes dan sebagainya, benda-benda yang harus. Itu satu. Yang kedua, apa nama, mesti safar itu 2 marhalah, 82 km dan ke atas. Kemudian apa lagi syarat untuk seseorang tu boleh qasar? Satu. Syarat-syarat tu semua tekak kat sini. Boleh. Jadi kalau seseorang tu bermusafir, cukup syarat untuk dia qasar solat, maka dia juga boleh berbuka pada tengah hari Ramadan tersebut. In faraqal umran, itu pun dengan syarat dia keluar daripada kawasan dia. Umran ni bangunan-bangunan. Jadi dia ada perumahan, satu perumahan. Lepas perumahan tu contoh kita sebut kebun sawit, macam di Jengka kan. Jadi bila orang duduk Jengka 10 tu, keluar daripada perumahan-perumahan dalam Jengka 10 tu, dengan rumah gurunya, dengan sekolahnya, dengan padangnya, dengan masjidnya, dan dia telah masuk di kawasan kebun, anda pandang kanan, pandang kiri, jumpa kebun. Kanan tu sawit, kiri pun sawit. Itu kita sebut dia dah melepasi umran, bangunan-bangunan di kawasan dia. Bahasa hari ni orang guna melepasi mukim lah, dah keluar daripada mukim. Jadi kalau orang tu bermusafir, dan dia keluar daripada mukim dia, bukan keluar daripada rumah ni, keluar daripada mukim tu, sebelum daripada subuh. Subuh pukul 6 contoh. Kita dah keluar daripada kawasan kita tu, keluar daripada mukim kita tu pukul 5. 5:30 kita dah berada di luar dah. Maka ketika itu kita boleh berbuka. Faham tak?
Kita boleh berbuka. Jadi apa syarat kita nak berbuka ketika mana musafir? Kita mesti keluar daripada kawasan kita, mukim kita sebelum daripada subuh. Dan ditambah dengan syarat lain lah. 2 marhalah tujuan safar tu baik dan sebagainya. Kalau kita keluar daripada kawasan rumah kita ataupun kawasan mukim kita tu selepas subuh, biasa orang tolak nak pergi balik raya tak, pukul 7 pagi, pukul 9 pagi, maka kita sebut orang begitu tak boleh buka di tengah-tengah jalan, tak boleh. Kena berpuasa sampai ke maghrib. Faham tak? Jadi baca saya sebut wal fitru wa safarul qasri in faraqal umrana qabla al-fajri. Dan diharuskan orang yang bermusafir dengan safar yang membolehkan dia qasar salat, dan dengan syarat lain dia melepasi mukim dia sebelum daripada subuh, maka dia boleh berbuka dalam perjalanan. Wa inna wahu minal lail, sekalipun dia niat dah malam tadi. Faham tak? Pukul 10 malam tu niat dah nak puasa. Pukul 10 malam dah niat nak berpuasa. Lepas tu pukul 4 pagi tu gerak dah keluar daripada kawasan sebelum subuh. Malam-malam ada boleh buka. Mentelah lagi kalau dia tak niat malam tu. Dia tak niat nak puasa, lepas tu dia keluar daripada kawasan sebelum daripada subuh, lagilah boleh berbuka. Terus, fa in safara ba'dahu fala. Kalau dia bermusafir selepas daripada subuh, maka tidak boleh dia berbuka. Melainkan kalau dalam perjalanan tu, contoh 4 petang tu dia terasa lapar sangat. Dan kalau dia tebing puasa juga menyebabkan tadi kematian dan sakit-sakit yang mengharuskan tayamum, maka ketika itu dia boleh berbuka. Tapi ingat, bukan atas dasar musafir, tak. Tapi atas dasar apa? Qalabahul ju' wal atash. Dia dikuasai, dikalahkan dengan perasaan dan rasa sangat lapar dan sangat dahaga. Atas alasan tu. Adapun atas alasan musafir, tidak boleh dia berbuka. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada kawasan sebelum, dia keluar daripada kawasan selepas subuh. Kita tambah sikit, nak bagi ekstrim dan bagi jelas malam. Saya pergi ke Selayang Baru, bergerak pada malam ini, habis kuliah negeri. Pukul 10 suku gerak dah. Jadi confirm saya sampai di Selayang Baru sebelum subuh. Faham tak? Dan saya duduk di Selayang Baru kurang daripada 3 hari. Kita sebutlah 3 hari. Hari esok Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad tu sini semula. Ahad nak balik mana? Sini semula. Jadi saya duduk di Selayang Baru berapa hari? Di Selangor 3 hari. Bila duduk 3 hari, nama saya musafirun, orang yang bermusafir. Maka saya boleh makan, boleh ada depan tuk tua. Pada hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu. Walaupun segar bugar badan, boleh berbuka, syarak izinkan. Sebab apa? Nama saya musafirun. Boleh tak? Bukan sekadar waktu pergi je tak. Selagi mana status kita musafir, kita boleh berbuka. Boleh. Cuma yang mana afdal? Berbuka atau teruskan berpuasa? Baca. Wal fitru lil musafiri afdalu in darrahu as-saum wa illa fas-saumu afdal. Dan berbuka itu lebih baik bagi orang yang bermusafir kalau puasa itu membebankan diri dia, menyusahkan dia sampai tak boleh nak pegang steering untuk jadi ketua bengong gitu. Waktu tu buka lebih baik. Tapi kalau segar molek-molek ada, maka berpuasa lebih baik. Hari ni biasanya sihatlah kitanya. Ada isu apa? Kereta pun pakai 19 aircon. Kereta pula kereta sedap. Mana tekan 180 tu tak molek-molek ada. Sedap-sedap accident lah. Faham tak? Jadi tidak ada apa? Tidak ada mudarat apa, jadi moleknya berpuasa lah. Faham tak? Sebab apa lebih baik berpuasa kalau mampu? Li bara'ati zimmah. Sebab lebih awal kita melepaskan bahu kita daripada tanggungjawab berpuasa. Sebab kalau tak puasa itu boleh, cuma kena qada. Jadi masih ada bebanan atas bahu. Jadi apa yang lebih baik? Kita segerakan menyelesaikan hutang kita, bebanan kita, tanggungjawab kita, ataupun kita tangguh. Jawapannya kita menyegerakan bebanan, menyegerakan melunaskan hutang ataupun bebanan puasa itu yang ada atas bahu kita lah. Tu dia. Terus. Saya tak baca yang terjemahan dia tak mari tahu. Jadi ibu ayah yang ikut kelas ni boleh rujuk balik lah. Boleh baca balik. Nak kaji insya-Allah. Mana tadi? Hilang.
Walau khafat murdi'un aw hamilun. Okay, berpindah kepada perbahasan orang yang hamil, orang yang menyusukan anak. Dia nak buka boleh ke tidak? Lepas tu kalau dia buka, apa yang akan jadi? Apa yang perlu dia buat? Saya sebut, walau khafat murdi'un aw hamilun ala anfusihima aw waladayhima aftarata wa qadata. Dan kalau orang yang menyusukan anak, begitu juga orang yang hamil, bimbang akan keselamatan diri mereka. Kalau puasa, mereka bimbang, mereka sakit. Mereka bimbang, mereka datang mudarat. Orang yang menyusukan anak dan juga hamil tadi. Bimbang kat atas diri mereka semata. Awaladaihima, ataupun mereka bimbang apa? Ke atas anak mereka sekali. Kalau tengok dalam syarah, ada ma'a, dia tambah ma'a. Jadi kita syarah ikut syarah lah. Kita syarah ikut syarah. Jadi kalau dia bimbang keselamatan diri dia sahaja ataupun bimbang keselamatan diri dan anak. Faham tak? Dia gini gambarnya, Fatimah tengah nyusu anak. Dia kata aku ni buka ni kes apa? Kes aku bimbang keselamatan diri aku. Anak aku mana-mana ada sihat. Itu satu gambaran. Ataupun dia berbuka, tadi Fatimah ni Zainab pula. Zainab berbuka tak, sebab apa? Dia bimbang keselamatan diri dia, kesihatan diri dia dan juga anak dia. Dalam dua situasi tu, sama ada bimbang keselamatan sendiri atau keselamatan diri dan orang lain. Maka hukumnya dia boleh berbuka dan juga qadata, dan dia kena qada nanti. Qada semata, tak perlu fidyah. Lakin mana? Tafdiyan tak? Mana? Tafdiyan. Lakin tafdiyani indal khauf 'ala al-walad li kulli yawmin mudda. Li kulli yawmin muddun. Akan tetapi kalau dia berbuka tu bimbang ke atas anak semata-mata. Tak. Dia sendiri orang jenis orang apa nama? Orang silat ataupun tinju. Body kuat lah, ahli sukan contoh. Jadi aku nak puasa boleh ada. Dia menyusukan baby. Dalam perut ataupun dalam perut ada baby. Dia sendiri nak puasa boleh ada. Tapi dia bimbang kalau aku puasa juga, baby dalam perut lah. Keselamatan, kesihatan dia. Kata-kata terjejah. Ataupun baby kat luar ni selok, nangis. Susu powder, susu apa, tepung pula tak ada. Tak. Maka ketika itu, kalau dia berbuka itu bimbang kepada keselamatan orang lain semata, maka dia kena qada dan juga kena bayar fidyah. Sehari dia berbuka, dia kena bayar satu cupok. Satu cupok makanan asasi lebih kurang 600 gram. Boleh? Kesimpulan. Kalau orang yang hamil ataupun orang yang menyusukan baby berbuka puasa atas dasar bimbang ke atas diri dia sahaja ataupun bimbang keselamatan diri dia dan orang lain, maka dia kena qada semata-mata. Hari yang dia batalkan tu dia kena qada semata-mata. Tapi kalau dia berbuka atas dasar dia bimbang keselamatan diri dia dan tak silap. Kalau dia berbuka atas dasar dia bimbang keselamatan orang lain semata-mata. Faham tak? Apa saya sebut tadi? Macam silap sebut tadi. Kalau dia bimbang keselamatan diri semata ataupun bimbang keselamatan diri dan anak-anak, maka kena bayar, kena qada sahaja, kena qada sahaja. Tapi kalau dia berbuka kerana bimbang keselamatan orang lain semata-mata, maka ketika itu dia kena qada dan bayar fidyah. Boleh? Faham tu? Begitulah dikiaskan dengan orang-orang yang bekerja untuk menyelamatkan orang lain. Contoh bomba dan selain daripada bomba lah. Rumah terbakar. Hari pula pukul 1 petang, tengah hari panas terik. Dia sedang berpuasa. Pagi tadi tak sahur. Ni kalau masuk api ni ataupun bekerja dalam keadaan begitu, tak. Dia tak boleh bekerja dengan baik lah. Yang akhirnya menyebabkan orang lain mati dan sebagainya. Tugas tu tak dilaksanakan dengan baik. Jadi dia boleh berbuka dan tengok. Dia berbuka tu atas dasar apa? Kalau dia bimbang keselamatan orang lain, dia sendiri kalau nak tahan. Kalau hari-hari biasa tak sahur pun dia nak tahan sampai maghrib, mana-mana ada.
Jadi dia berbuka sekarang ni bukan sebab diri dia tak, tapi sebab orang lain. Keselamatan orang lain bimbang mati. Ataupun dia berenang nak selamatkan orang lemas. Tak. Dia berenang tu, masa berenang tu dia terminum air. Ataupun sebelum berenang tu dah nak ambil tenaga, dia makan nasi ke roti ke sebab nak selamatkan orang tu. Jadi kita tanya dia, bimbang keselamatan siapa awak buka tadi? Keselamatan orang lain semata, maka kena bayar fidyah. Dan juga kena bayar, dan juga kena qada, bayar fidyah dan qada. Boleh? Tapi kalau untuk menyelamatkan harta, yang tu kena qada semata. Contohlah ada duit tenggelam RM200. Dia nak selamatkan duit tu, dia berenang. Tengah berenang tu telan air. Ataupun sebelum berenang tu telan air. Yang tu kita sebut hanya wajib qada semata-mata, tak perlu bayar fidyah. Dia jangan buat benda kan. Jangan skip. Terus selesai kat situ. Ada soalan? Saya baca lagi. Nak kacau dia. Allah berpindah kepada sebab-sebab wajib puasa. Macam mana tersabitnya bulan Ramadan? Jadi asalnya Syaban. Macam mana kita nak isbatkan Ramadan? Maka saya sebut sini. Wala yajibu sawmu Ramadana illa bi ru'yatil hilal. Tidak wajib puasa Ramadan melainkan dengan nampaknya anak bulan Ramadan. Boleh? Tak wajib puasa Ramadan melainkan bila nampak anak bulan Ramadan. Kalau yang nampak anak bulan Ramadan tu orang yang adil. Dan dia tu cukup syarat adil syahadah, lelaki, merdeka dan sebagainya. Dia nampak, dia pun buat penyaksian depan qadhi. Ya siyadatul qadhi, asyhadu anni ra'aitul hilal. Wahai tuan qadhi, sesungguhnya aku menyaksikan aku nampak anak bulan Ramadan. Tak, maka qadhi tengok belek, oh ni orang adil ni. Orang adil. Maka qadhi terima penyaksian dia, qadhi pun maklum kepada seluruh rakyat Malaysia untuk berpuasa. Boleh. Tapi kalau yang tengok tu orang fasik, dia ni kaki lebong, kaki botol, mana orang fasik terkenal dengan kefasikannya, tak. Orang lagu tu kalau dia buat penyaksian depan qadhi, qadhi reject. Qadhi tak terima. Cumanya orang fasik tu sendiri, dia nampak tak nak bulan? Nampaklah, dia sebut dia nampak tadi kan? Maka dia wajib puasa esok tu. Dia seorang wajib puasa. Orang lain tak wajib puasa. Sebab apa orang lain tak wajib puasa? Sebab qadhi tak terima penyaksian dia dan qadhi tak maklum pada seluruh rakyat Malaysia. Jadi dia sahaja yang wajib puasa, ataupun orang yang percaya cakap dia. Kita kawan dia. Kita tahu Zaid ni memang lebong, memang jahat, memang teruk. Tapi dia ada ilmu dalam bab falak. Dia ni kalau kecek bab falak dengan aku terutama, dia tak pernah tipu bab agama ni. Terutama bab falak. Jadi kita percaya dia, kita pun wajib berpuasa. Orang lain yang tak percaya tak wajib berpuasa. Nah. Jadi puasa Ramadan. Ada soalan? Tak ada. Jadi puasa Ramadan tidak wajib melainkan bila mana kita nampak anak bulan Ramadan. Fa in ghumma wajaba istiqmalu Sya'ban 30 yawma. Tekan tak apa. Khair insya-Allah. Kalau ghumma maknanya anak bulan tidak kelihatan sebab mendung, ditutup oleh awan sebab hujan, maka wajib kita sempurnakan bulan Sya'ban tu 30 hari. Faham tak? Jadi pagi tadi 29 Sya'ban, pagi tadi, siang tadi. Malam ni 30 Sya'ban ni. Malam ni tengok anak bulan. Untuk menentukan sama ada esok pagi 30 Sya'ban ataupun 1 Ramadan. Malam ni kita tengok anak bulan untuk menentukan esok 1 Sya'ban, esok 1 Ramadan, esok 1 Ramadan ataupun 30 Sya'ban. Tengok malam ni nampak anak bulan, esok 1 Ramadan. Jadi malam ni malam 1 Ramadan lah sebenarnya. Tapi kalau tak nampak anak bulan, maka malam ni malam 30 Sya'ban, siang esok ialah siang 30 Sya'ban. Boleh? Okey. Jadi saya sebut bila tak nampak anak bulan, wajib kita sempurnakan 30 Sya'ban. Summa yasumun. Lepas 30 Sya'ban tu puasa boleh ada. Ya Allah. Fa in ru'iya naharan fahuwa
fahuwa lil lailatis mustaqbalah. Kalau dilihat anak bulan pada siang hari, maka anak bulan untuk malam yang dah lepas ataupun anak bulan untuk malam yang akan datang. Hukum ni ialah fahuwa lil lailah al mustaqbalah. Anak bulan itu untuk malam yang akan datang. Faham tak masalah ni? Contoh pagi esok kita nampak anak bulan. Tak. Lepas subuh tu nampak anak bulan contoh. Lepas tu sikit lah. Saya pun tak berapa nak berhenti buat falak ni. Ala kuliah nampak anak bulan pada siang Ramadan tu, pada siang hari, maka itu tanda esok tu Ramadan. Esok tu Ramadan. Sebab anak bulan tu untuk malam nanti. Untuk malam ni. Anak bulan kita nampak siang tu ialah anak bulan malam ni. Kemana yang dah lepas. Faham betul? Boleh? Jadi hari tu, pagi siang tu yang kita nampak anak bulan tu, bukan Ramadan lah. Tak dianggap sebagai satu Ramadan. Sebab anak bulan tu bukan anak bulan semalam. Anak bulan tu malam ni. Jadi esok baru satu Ramadan. Selesai. Tak pergi ambil air kan? Oh kakak. Yallah, bismillah. Wa in ru'ya, selesai. Wa in ru'ya fi baladin duna baladin fa in taqaraba ammal hukma wa illa fala. Kalau dilihat anak bulan Ramadan pada satu kawasan, satu negeri, satu negara, tapi tidak pada negara yang lain, fa in taqaraba, maka tengok kalau dua-dua tempat tu, yang satu negara tu nampak anak bulan, satu lagi tak nampak, maka ammal hukma, hukum tu jadi umum. Wa illa fala, kalau tak maka tidak. Gini cerita ni gini. Di Malaysia nampak anak bulan. Di Malaysia nampak anak bulan. Okey. Negara yang keliling kita ni, yang jarak dia dengan kita kurang 2 marhalah. Tak. Ataupun yang lebih logik lagi ialah kita sebut nampak anak bulan di satu negeri lah. Contoh di satu negeri mana yang ke atas apa? Atas dekat atas dengan Thailand apa? Dekat dengan Thailand apa? Negara apa? Negeri apa? Thailand kat atas kan? Apa yang dekat dengan Thailand? Perlis. Jadi di Perlis nampak anak bulan. Dan Thailand tu dengan Perlis tu kurang 2 marhalah. Contohlah, kurang 2 marhalah. Maka Perlis wajib puasa, Thailand wajib puasa. Boleh? Tapi kalau jaraknya jauh, contoh Perlis dengan Indonesia, Perlis dengan tempat-tempat lain yang jauh, maka Perlis sajalah wajib puasa. Yang jauh-jauh lebih 2 marhalah daripada tempat nampak anak bulan tu tak wajib berpuasa. Itu satu pandangan. Mereka kira dengan apa? Jauh dekat tu ialah dengan tak sebut lagi ni, dia baru sebut gitu ya, umum. Baca dulu, wal bu'du bi ikhtilafil matali' kal Hijaz wal Iraq wa Misra wa qila bi masafatil qasri. Okey, semula. Kalau nampak anak bulan kat satu kawasan, maka kawasan lain yang jauh dengan kawasan tu tak wajib puasa. Kalau yang dekat, maka wajib puasa juga. Walaupun kawasan tu tak nampak anak bulan. Okay, apa makna jauh? Saya sebut wal bu'du bi ikhtilafil matali'. Makna jauh ialah dengan berbeza-bezanya matlak. Apa matlak? Matlak ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu terbenam matahari, terbenam bulan-bulan dan juga terbit matahari dan bulan-bulan tadi tu pada dua tempat tu pada waktu yang sama. Contoh maghrib sini pukul 7.30, Indonesia 7.30. Subuh pukul 5, Indonesia pukul 5. Tu sama matlak. Sama matlak. Boleh? Maka bila nampak anak bulan di salah satu tempat tu, di Malaysia contoh, maka wajib juga puasa di Indonesia. Sebab apa? Matlaknya sama. Apa makna matlak? Terbenam ghurub syams wal kawakib, terbenamnya matahari dan juga bintang-bintang, dan juga terbit kedua-duanya, bintang dan matahari tadi. Waktu terbit dan terbenam tu sama. Maka itu kita sebut sama matlak. Kalau waktunya berbeza, kita sebut berbeza matlak.
Dan ditambah lagi dalam kitab saya ni, kitab apa nama? Ithaful Anam bi Ahkam Siyam. Waqala al-Allamah Ba Makhramah, Imam Ba Makhramah sebut, kalau jarak antara terbenam matahari satu tempat dengan satu tempat tu qadarnya 8 darjat ke bawah. 8 darjat ke bawah. Maka matlak kedua-duanya sama. 1 darjat di sisi alif falak 4 minit. Jadi 8 darab 4 apa? 8 darab 4, 8, 16, 32. Jadi kalau waktu maghrib tempat A dengan tempat B tu sama sungguh. Faham tak? Ni pukul 7, ni pukul 7. Ni pukul 6.30, ni pukul 6.30. Maka sama matlak. Sini nampak anak bulan, sini wajib puasa juga. Walaupun tak nampak anak bulan pada tempat kedua. Ataupun jarak antara keduanya tu, waktu terbenam matahari tu, bawah daripada 30. Dalam kadar 30 minit dan ke bawah. 32 minit dan ke bawah. Mana beza antara A dengan B, maghrib dia sini terbenam 7.10, sini terbenam 7.15. Jadi beza 5 minit. Sama matlak. Satu nampak anak bulan, tempat lain wajib berpuasa juga. Faham tak? Kalau sini 7, kat sini nampak pukul 7.30, masih sama matlak. Tapi kalau sini 7, sana pukul 8, maka berbeza matlak. Jadi, ada ulama kata, tengok pada matlak tu. Kalau matlak sama, mana nampak anak bulan di tempat A, tempat-tempat yang sama matlak dengan tempat A wajib puasa sekali. Tempat-tempat yang berbeza matlak dengan tempat A tak wajib berpuasa sebab tak nampak anak bulan. Ada ulama dan pandangan yang mengatakan dengan jarak qasar. Mana dengan jarak 2 marhalah. Tempat A nampak anak bulan. Tempat A nampak anak bulan. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu yang keliling dia tu, yang jarak yang kurang 2 marhalah, tak, walaupun tak nampak anak bulan di tempat tersebut wajib berpuasa. Tapi kalau lebih daripada jarak tu tak wajib juga berpuasa. Jadi khilaf. Ada yang mengambil iktibar dengan ikhtilaful matali', ada yang ambil iktibar dengan masafatul qasru. Masafatul qasri yang muktamad ialah dengan ikhtilaful matali' ataupun ittihadul matali'. Soalan. Pertama, faham ke tak? Itu soalan pertama. Jawab tu dulu. Faham tak? Okey, faham. Maka kita masuk soalan yang kedua. Di Malaysia ni, ikut hak mana se? Adakah berdasarkan matlak atau berdasarkan masafatul qasri? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Boleh jadi bukan dua-dua. Jadi dalam kitab Ithaful Anam ni dibawa kesimpulan hukum berpuasa di negeri-negeri Islam, di negara-negara Islam pada hari ini ikut ke atas matlak, tapi dengan perbahasan yang sedikit berbeza dan sedikit luas yang saya akan terangkan. Ini yang muktamad di sisi ulama Syafi'iyah. Kita ada 4 bahagian. Ada 4 bahagian. Yang pertama, matlak sama hakim, pemimpin bersama. Contohlah kita dengan Malaysia dengan Singapura. Waktu terbenam matahari sama. Matlak sama dah. Lepas tu pemimpin pun sama. Orang sama pemimpin. Maka ketika itu jelas. Bila Malaysia nampak anak bulan, Singapura wajib puasa sekali. Singapura nampak anak bulan, kita wajib puasa sekali. Satu. Yang kedua, matlak berbeza tapi hakim sama. Kita dengan Singapura lagi. Contoh tak. Jadi matlaknya lain-lain. Kita pukul 7. Tak, dia contoh pukul 8 masuk maghrib. Mana beza sejam sokmo kita dengan dia. Jadi matlak berbeza-beza. Tapi hakim sama. Pemerintah di sana dengan di sini tu orang yang sama. Faham tak? Ni contoh ni, bukan realiti ni. Contoh. Maka ketika itu tak wajib berpuasa ke atas tempat yang tak nampak anak bulan. Faham tak? Singapura nampak anak bulan, Malaysia tak wajib puasa. Malaysia nampak anak bulan, Singapura tak wajib puasa. Sebab apa? Walaupun sama hakim tapi matlak berbeza-beza. Jadi yang pertama matlak sama, pemerintah pun sama. Satu nampak anak bulan, yang lain wajib puasa. Yang kedua, matlak
berbeza tapi hakimnya sama. Tak. Kita sebut yang nampak anak bulan je wajib puasa, yang satu lagi tak wajib puasa. Jadi Malaysia je lah. Singapura tak wajib puasa kalau di Malaysia nampak anak bulan. Yang ketiga, matlak berbeza tapi hakim sama. Matlak berbeza. Allahumma salli ala Muhammad, silat terang tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Nombor 2, semula nombor 2 balik. Nombor 2, matlak dan juga hakim tu berbeza. Semula. Nombor 2, saya naik balik nombor 1 semula. Yang pertama ialah matlak dan hakim tu orang sama. Matlak dan hakim tu sama. Mana kita dengan Singapura waktu maghrib sama. Pukul 7, pukul 7. Hakim dia dengan kita pun sama, pemimpin yang sama. Maka sana nampak 6 bulan, sini wajib puasa, sini nampak 6 bulan, sana wajib puasa. Satu. Yang kedua, dua-dua berbeza. Matlak berbeza, pemimpin pun berbeza. Kita maghrib sini pukul 6, dia pukul 7. Kita pukul 7, dia pukul 8 maghrib. Jadi, matlak berbeza. Hakim pun berbeza. Pemerintah pun berbeza. Maka, waktu tu, tempat mana yang nampak 6 bulan, tempat tu sahaja yang wajib berpuasa. Satu lagi tak wajib berpuasa lah. Yang ketiga, matlak berbeza tapi hakim sama. Pemerintah tu sama. Kita dengan Singapura. Matlak lain-lain. Tak. Kita maghrib pukul 6, dia pukul 7. Contohlah. Kita pukul 6, dia pukul 7. Cuma pemimpin kita sama. Yang di Pertuan Agong. Itulah yang memerintah tempat kita dengan tempat dia, Singapura. Maka hukumnya ialah yang nampak 6 bulan je wajib puasa. Di Malaysia nampak 6 bulan, sana tak wajib puasa. Singapura nampak 6 bulan, Malaysia tak wajib puasa. Sebab berbeza matlak. Walaupun hakim yang sama. Boleh? Cumanya, kalau pemerintah kita yang di Pertuan Agong kita tak mengumumkan yang pihak mereka nampak 6 bulan dan mereka umum semua rakyat di bawah penguasaan mereka wajib berpuasa. Maka ketika itu kita sebut hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum pemerintah mengangkat sebarang khilaf. Maka di Malaysia nampak 6 bulan wajib berpuasa, sana pun wajib berpuasa juga. Begitulah sebaliknya. Sekalipun kita dengan dia berbeza matlak. Tak. Itu kalau hakim buat keputusan akhir. Untuk semua berpuasa, maka semua wajib berpuasa. Yang keempat, matlak sama tapi hakim berbeza. Matlak sama tapi hakim berbeza. Kita dengan Singapura, maghrib pukul 7, pukul 7. Tak, esoknya 7 suku. Jauh sangat pergi. 7 3 minit, 7 3 minit. 7 5 minit, 7 5 minit. Gitulah sokmo kita dengan dia. Sama sokmo matlak. Cuma pemerintah lah lain. Tak, kita dengan Singapura ni, waktu macam mana? Matlak. Kalau ikut realitinya. Saya tak cek lah, ikut main sebut ini. Contoh. Alah, aku lihat kalau matlak sama tapi pemimpin berbeza. Dan itu hakikatnya pemimpin kita berbeza. Dia lain, kita lain. Maka hukumnya tak wajib berpuasa ke atas salah satu negara yang tak nampak 6 bulan. Boleh? Jadi Malaysia nampak 6 bulan, Malaysia puasa, sana tak puasa. Sana nampak 6 bulan, sana saja puasa, sini tak wajib berpuasa. Boleh? Melainkan kalau contohlah Malaysia nampak 6 bulan. Tak. Pemimpin Malaysia pun umum. Maka kita pun berpuasa. Pemimpin sana pun di mana? Singapura tadi, dia tak nampak 6 bulan. Tapi dia percaya dengan kita. Dia percaya dengan kita terhadap penampakan anak bulan tu. Jadi dia iktikad anak bulan tu memang dah muncul. Boleh? Bila kita beritahu dia, pihak kerajaan Malaysia beritahu mereka, kita dah nampak 6 bulan, mereka pun percaya, maka mereka pun wajib berpuasa. Sebab matlak sama tadi. Matlak kita dengan dia sama. Semua pemimpin lain-lain. Jadi kalau kita umum puasa, dia tak wajib puasa. Tapi kalau dia pun percaya dengan kita, dalam masa sama, matlak sama tadi, maka dia pun wajib berpuasa. Itu kesimpulan dia. Boleh tengok dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam. Saya minta maaf ibu ayah. Saya terang agak luas sebab ada pelajar agama yang join kelas ni. Jadi kita raih gitulah. Saya tak nak terlalu simple supaya pelajar-pelajar tak bosan, tapi tidaklah terlalu luas ataupun terlalu rumit bahasa dan uslub.
Saya gunakan supaya mak ayah, ibu ayah tidak melarikan diri. Boleh? Tu. Biasalah. Jadi bila kita belajar apa-apa bidang sekalipun, surface tu senang. Tapi kita turun mendalami, dia akan jadi susah bagi orang yang tak biasa. Itu perkara biasa. Tak. Kita bab tukar minyak hitam. Minyak hitam kita tahulah minyak hitam. Tak. Tapi kalau tanya bab-bab rumit sikit, jadi bingung lah kita. Lower arm lah, upper arm, natai apa pun. Kita pun tak tahu. Bidang tu bukan bidang kita. Dia agak susah. Tapi sama-sama dia benda tu, sambil-sambil apa nama, bawa kedai kopi bincang benda asas. Tapi kita agak susah. Sebab kita tidak mendalami. Atas dasar itu, kita saling kena hormat menghormati. Nah. Ya Allah. Khair. Faham betul? Kau banyak. 10 minit lagi. Baca sikit hari ni. Saya terjemah banyak dah. Ya Allah. Khair insya-Allah baca. Wa yuqbalu fi Ramadhan binisbati ila as-sawmi adlun wahidun zakarun hurrun mukallaf. Jadi terima pada bulan Ramadan, mana pada penyaksian bulan Ramadan memadai seorang. Jadi sekarang ni kita bulan Syaban. Nak sabit bulan Ramadan, berapa orang kena buat penyaksian depan qadhi? Memadai seorang. Tapi seorang tu dengan syarat apa? Dia tu adil. Dan dia jantan. Dia merdeka. Dia berakal dan dah balik, mukallaf. Dan bila menyaksikan tu dia sebut ani asyhadu. Dia sebut lafaz asyhadu, aku menyaksikan anak bulan Ramadan. Boleh? Jadi untuk sabitnya bulan Ramadan memadai seorang yang adil, yang lelaki, yang merdeka, yang mukallaf menyaksikan depan qadhi. Tak perlu 2 orang. Boleh? Itu pun nisbah kepada puasa. Maknanya bila ada seorang yang adil tadi kan, namanya Mamat pergi buat penyaksian depan qadhi, qadhi terima, qadhi umum. Satu rakyat Malaysia berpuasa, ya, esok kita berpuasa. Sebab apa? Kita ambil pegang perkataan seorang tadi tu. Faham tak? Begitu juga benda-benda yang berkait dengan puasa. Mana esok puasa, malam ni buat apa? Tarawih kita buat tarawih. Lepas tu witir, buat witir sekali jemaah. Tak, bulan lain pun witir, cuma witir malam ni jemaah. Jadi perkara yang berkait dengan puasa dan tawabi'us shaum, yang tu kita ambil iktibar dengan seorang. Tapi selain daripada tu kita ambil iktibar dengan 2 orang juga. Contoh, Mamat, tukar nama lain pula. Siapa? Amr ni orang yang dengar. Siapa? Bakar. Jadi bakar talak. Gantung talak. Dia kata pada bini dia, wahai bini yang ku sayangi, bila tiba sahaja Ramadan, maka kamu jatuh talak dengan talak 1. Dia taklid talak. Okey. Tadi pemimpin dah terima penyaksian seorang yang adil. Tak. Jadi esok Ramadan lah. Ramadan tu disebab pada puasa dan tawabi'us shaum seperti tarawih, witir, berjemaah dan sebagainya. Adapun untuk talak tadi tak jatuh lagi. Tak jatuh dengan esok. Dia jatuh lusa. Faham tak? Ataupun untuk taklid talak ataupun duyun dan sebagainya mesti 2 orang juga. Faham betul? Contoh kita sebut pada Zaid hutang 1,000, dia kata ambil hutang 1,000. Bila nak bayar kita kata aku bayar ni pada awal Ramadan. Jadi sabit dah Ramadan tapi dengan seorang. Kita sebut tak sampai dan belum tiba lagi waktu kena bayar tu. Nak tiba mesti 2 orang pergi buat penyaksian. Tak. Jadi dia kena secara zahir kena sempurnakan 30 Syaban. Kalau tak ada 2 orang buat penyaksian nampak anak bulan, seorang saja, maka kena sempurnakan 30 Syaban. Esok tu pada 2 Ramadan tu barulah dianggap sebagai 1 Ramadan pada sudut tadi, sudut bayar hutang, sudut jatuh talak dan sebagainya. Boleh? Ya Allah. Wala yuqbalu fi sa'ir syuhudi illa adlan, dan tidak diterima penyaksian pada bulan-bulan yang lain melainkan 2 orang. Jadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah apa semua tu mesti 2 orang yang adil buat penyaksian depan qadhi, mereka nampak anak bulan, barulah tersabit bulan tersebut, awal bulan tersebut. Tapi Ramadan ihtiyatan kita sebut memadai seorang. Sikit lagi lah. Walau arafa rajulun wan bil hisabi wan nujumi anna ghadan min Ramadan lam yajib as-sawmu
lakin yajuzu lil hasibi wal munajimi faqat. Kalau seorang pemuda yang pakar dan reti dalam ilmu hisab ni bukan matematik, ilmu hisab ni ilmu yang seseorang itu beriktimat dengan tempat jatuh ataupun tempat pergerakan bulan. Bila bulan tu duduk sini, bulan tu duduk sini, bulan tu duduk sini, maka masuknya Ramadan, masuknya Syawal, masuknya itu panggil ilmu hisab. Ataupun ilmu bintang, nujum. Ilmu nujum ni macam ni. Bila terbit sahaja bintang ni, itu tanda masuk bulan ni. Bila terbit bintang ni pula, itu tanda masuk bulan Syawal. Bila terbit bintang ni, maka itu tanda masuk bulan Zulqa'adah, Zulhijjah. Gitu. Itu orang yang reti dalam bab nujum. Mudahnya mungkin kita boleh sebut ini orang yang pakar dalam bab falak lah. Dia boleh tahu masuknya bulan tu bukan melalui tengok, dengan cara lain. Maka kalau mereka ni tahu esok Ramadan dengan cara tadi, bukan dengan cara tengok, dengan cara tadi, ilmu hisab tadi dan juga ilmu nujum tadi, tak, maka adakah wajib mereka berpuasa? Kita sebut tak. Walaupun mereka dengan ilmu mereka kata esok Ramadan, tak wajib puasa juga. Cuma harus bagi orang yang tengok tu sendiri, tak, harus bagi al-hasib wal munajim, harus bagi orang yang reti ilmu hisab dengan ilmu nujum tadi tu, ilmu bintang tu, tak, untuk berpuasa. Sebab dia intiqad dengan ilmu dia esok Ramadan. Maka dia puasa, harus, tak wajib. Tak, ada pun kita tak boleh berpuasa. Boleh? Yang saya rasa pada masalah ini masih ada khilaf lah. Itu kita terang benda yang ada dalam Anwarul Masalik semata. Wa ini istabahati syuhur ala asirin. Kalau terkeliru bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain ke atas orang yang ditawan. Tak. Wa nahwihi, ataupun selain daripada orang yang ditawan lah, orang yang dipenjarakan, suatu rakyat Palestin yang dipenjarakan dalam penjara-penjara puak Israel, Yahudi laknatullahi alaihim ini. Tak, mereka keliru. Dah masuk Ramadan ke belum? Masuk Ramadan tak puasa. Kalau belum, tak payahlah puasa. Maka tengok, ijtihada. Mereka kena berijtihad. Ijtihad, wujuban, wajib ijtihad. Dengan cara apa? Tengok. Mungkin tempat tu masuk Ramadan sejuk, malam sejuk, berbanding dengan bulan-bulan lain. Maka malam tu dia rasa sejuk. Ni kalau ikut ni, esok Ramadan ni. Sejuk macam tu, sebelum-sebelum ni, esok tu Ramadan. Ada boleh hukum esok Ramadan. Ataupun panas siang hari ni. Tak. Dia kata ni, biasanya esok masuk Syawal. Apa-apalah. Qarinah, petanda. Ataupun contoh yang saya biasa buat ialah, bila Ramadan kan orang malam kan orang balik lambat sebab apa? Tarawih. Jadi kalau di Tanah Arab, tempat tarawih tu banyak. Dekat-dekat dia punya surau masjid tu. Maka mungkin orang tu duduk lanjut dia tengok baca Quran. Pukul 9.30 malam, pukul 11. Tak, maka itu tanda apa tu? Itu tanda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ramadan telah tiba. Itu ijtihad. Lepas ijtihad dan dia pun berpuasa wasama. Tengok, fa ini istamarra al-iskal. Kalau iskal tu terus berterusan. Lepas keluar penjara tu pakai cerah, dia tak tahu. Aku sebelum ni puasa sebelum ni. Yang aku ijtihad tu adakah berbetulan dengan Ramadan sungguh pada realiti ataupun awal ataupun kemudian. Tak tahu. Au zahara au wafaqa Ramadan, ataupun lepas dia keluar penjara tu dia diberitahu puasa yang dia buat dalam penjara berbetulan memang sama dengan puasa orang yang puasa di luar penjara. Mana satu Ramadan sama dengan satu Ramadan di luar. Au ma ba'dahu, ataupun berbetulan dengan barang selepasnya. Maknanya bila dia keluar penjara tu, dia dimaklumkan puasa yang dia buat tu tak, sebenarnya selepas orang dah habis Ramadan. Orang habis Ramadan dah, baru dia start puasa. Contohnya start puasa tu 2 Syawal contoh. Mana lepas daripada Ramadan lah. Jadi dalam 3 situasi ni, sama ada lepas dia puasa tu pakai cerah, dia tak tahu keadaan. Adakah Ramadan dia tu berbetulan dengan Ramadan sebenar di luar sana, ataupun dia puasa awal sebulan ataupun lambat sebulan. Ataupun yang kedua, puasa yang dia buat dalam penjara berbetulan dengan Ramadan di luar. Ataupun puasa yang dia buat dalam penjara tu ialah selepas daripada Ramadan yang dibuat di luar. Maka sah puasanya. Boleh?
sah puasa. Kalau Ramadan tu berbetulan dengan Ramadan kat luar, panggil tunai. Kalau Ramadan yang dia buat tu, selepas daripada Ramadan yang orang lain buat, tak, mana orang luar puasa dulu, baru dia start. Maka puasa yang dia buat tu, dia nak sebagai qada kepada puasa yang lepas. Wa in wafaqa ma qablahu lam yasih. Tapi kalau dia puasa lebih awal, dia keluar daripada penjara, rupanya orang pun nak puasa esok baru start satu Ramadan. Dia selesai dah sebulan. Jadi ijtihad dia salah. Tak, kita sebut puasa yang lepas tidak sah untuk cover Ramadan. Tidak sah untuk cover Ramadan. Tapi adakah batal begitu saja? Tengok keadaan. Kalau dia ada tinggal puasa Ramadan sebelum ni, mana tahun lepas 30 hari dia tak puasa Ramadan, maka puasa yang dia buat awal tu pada tahun ni menjadi qada pada puasa tahun lepas. Satu. Kalau dia jenis memang seumur puasa, tak pernah tinggal lah, maka puasa yang dia buat awal pada tahun ini, dan dia dapat pahala puasa sunat mutlak. Dia dapat pahala puasa sunat mutlak. Nah, boleh tak? Jadi dia dah puasa sebulan, keluar esok orang Ramadan, dia wajib berpuasa macam orang lain juga. Dia 2 kali lah dia puasa. Satu Ramadan sungguh secara tunai, satu lagi yang awal tu perinciannya telah kita sebut sebentar tadi. Ya Allah, wa syaratus shaumi wallahu a'lamu bis-shawab. Jadi selesai kat situ. Pada sesi akan datang, bila sesi akan datang esok tak? Tengok keadaan esok. Kita akan baca wa syaratus shaum, dan syarat puasa. Syarat kat sini maknanya ialah rukun puasa ada 2. Niat dan juga menahan diri daripada setiap perkara yang membatalkan puasa. Ada soalan sebelum kita tutup? 1-2 soalan. Assalamualaikum Ustaz, adakah antara Semenanjung dan Sabah Sarawak pun dikira matlaknya berbeza? Ya, kalau matlak tu kita dengan Sabah jauh lah tak? Kalau sejam beza waktu maghrib dia tu, matlaknya berbeza. Tapi ingat, nampak amalan di Malaysia ni, dia ambil mana se? Dia ambil nombor 3 tu. Betul tak? Berbeza matlak tapi hakim sama. Bagus soalan. Kita dengan Sabah Sarawak. Matlak berbeza lah, jelas berbeza. Tak? Beza sejam. Kan dapat 40 minit. Tapi hakim sama. Pemerintah yang sama. Maka bila pemerintah tu menghukumkan untuk seluruh rakyat Malaysia berpuasa, maka hukum tu yarfa'ul khilaf, mengangkat khilaf, maka semua wajib berpuasa. Sebab tu saya sebut tadi, Malaysia ni dia tak pakai pandangan yang mengatakan ittihadul matlaq secara totally, tidak juga pandangan yang kedua yang mengatakan masafatul qasri secara totally. Tapi dia bergabung gitu. Berbeza matlaq tapi hakim sama, maka puasa macam biasa. Jadi tidak ada isu, insya-Allah kita puasa je. Ustaz, kalau dia tak niat pun qada tapi disebabkan terawal puasa, masih diterima yang puasanya sebagai qada? Ya, masih diterima sebagai qada. Sebab niat qada hanya sunat. Niat qada dalam puasa hanya sunat, tak wajib. Contoh kamu esok nak qada Ramadan. Tak. Kamu niat sahaja aku puasa Ramadan esok hari. Molek-molek ada sah, tidak ada masalah. Sunat kamu hadirkan sahaja aku puasa qada Ramadan. Qada tu kamu tidak hadirkan dalam niat kamu, masih sah. Jadi sama dalam situasi ini, sekalipun dia niat tunai, tak, masih sah. Betul? Boleh cover qada yang lepas. Saya nak tanya, Ya, berkenaan dalam matan fa'in istimarul iskalu, kat sini dia kata yang lepas tu au ma ba'dahu sahha, maksudnya yang sahnya ada 3 keadaan. Muafakat dengan Ramadan, selepas Ramadan, dan juga adakah istamara iskal tu adalah salah satu kes yang sah juga Ramadan? Maksudnya adakah tiga-tiga? Tiga lah yang sah Ramadan. Istamara iskal tu maknanya pakai cerah tak tahu. Sampai mati tak tahu. Okay, sahih sah. Sebab dia dah ijtihad. Mana tidak ada isu dah dia mati dalam keadaan meninggalkan Ramadan, sampai kena ganti puasa untuk dia ke, ataupun kena bayar fidyah daripada harta peninggalan, tak ada isu dah lah. Sebab sah.
Tak ada dah. Jadi cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.